110. Kita pergi awal sikit. 110 bagi 3 syarat solat yang ke-6. Ya. Solat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syarat solat yang ke-6. Syarat sembahyang ke-6. Dulu kita bincang dah syarat sembahyang tu mesti bersuci, ada sembahyang menghadap kiblat, tutup aurat. Kemudian sampai ke peringkat yang ke-6 ialah mengetahui pula syarat yang ke-6 ni, mengetahui pula syarat dia yang termasuk syarat sahnya ialah mengetahui keperluan solat. Kita kena tahu tentang semayang tu fardu. Apa makna fardu dalam semayang? Jadi kalau kita dapat nak membezakan campur gaul, kadang-kadang kita kata tahiyat yang pertama itu sunat, tahiyat yang kedua itu sunat, tak ada beza. Fatihah tu wajib, Allahu Akbar tu terbelah tu sunat. Jadi sembahyang kita tak diambil kira, tak jadi daripada mula sekadar tak jadi benda itu. Bukan saja tak sah, tak jadi. Sebab peringkat awal kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu peringkat awal, tak tahu nak beza apa mana hukum sembahyang, apa mana sunat sembahyang. Apatah lagi kalau tak tahu hak mana dia sunat abad, apa mana dia sunat hay'ah, tak tahu beza lalu. Jadi peringkat awal lagi tak jadi benda tu. Bukan tidak sah, sah tu mana hak kita buat dah, jadi tak sah. Layan akidu, tak jadi kita buat gitu. Itu dia, tak jadi. Hak tak sah ni kita buat dah, kemudian jadi batal, baru nama tidak sah. Jadi benda ni kena tahu, belum sembahyang tu kena tahu dah. Niat tu wajib tak? Wajib. Kalau kata niat sembahyang tak wajib, tak sah sembahyang kita pada awal lagi dah. Tentang beza niat tu masa mana kita niat mentakbir Allahu Akbar tu, ataupun belum takbir kita niat hati, aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar, itu lain pasal. Kita tak menafikan tak wajib niat, cuma tempat niat tu di mana. Tu ingat baik-baik ya. Yang tak bolehnya kita tak reti nak beza antara hak wajib, hak rukun, tentang khilaf ulama tu tak apa. Jadi untuk orang awam, inilah fiqh dipanggil hukumnya fleksibel. Fiqh hukum dia ni fleksibel ni, anjal, keluar je. Macam tu. Boleh kita terik, boleh kita unjuk, boleh terik. Nak buat panjang, boleh lah ke nak buat pendek. Tapi niat mesti ada. Sama ada niat takbir ikut mazhab kita, atau niat belum takbir betul hirang, boleh juga. Kerana dalam mazhab kita ada pendapat kita boleh niat kubaila takbiri, belum takbir sikit je kita bangun, kita menung. Kita menung lah, menung dengan akal kita, kita tunduk, rasa hati, aku sembahyang fardu zuhur, suara hati ya, aku sembahyang waktu Allahu Akbar, ingat tu hati, alhamdulillah. Boleh dah untuk orang payah, orang awam. Tapi kita kepada orang yang sudah belajar ni kena takbir Allah, mari suara hati, aku sembahyang fardu zuhur. Ingat kita sembahyang hati, kita sembahyang fardu zuhur ni. Allahu Akbar.
Jadi bila sebut Allah tu ingat Tuhan lah. Kadang-kadang kita ni silap juga tak. Sebut Allah, Allah, aku suruh akbar. Jadi maknanya macam ada dua lapis, dua benda dalam satu perkataan. Dia ingat Allah dalam hati kita, dia ingat sembahyang dalam hati kita, dua dah. Sebab itulah kita ambil niat hak mudah sekali sebut Allahu akbar, kita ingat kita dah sembahyang ni kerana Allah. Itu semudah-mudah niat. Ini kita bahas, kita boleh bahas benda ni. Jadi kita kena tahu kata dia al-ilmu bi fardiyatis solati. Kita kena tahu semayang tu wajib. Semayang tahiyat masjid itu sunnah. Sembahyang duha itu sunnah. Sembahyang isyraq itu sunnah. Sembahyang malam Sa'ban itu sunnah. Sembahyang tarawih itu sunnah. Jangan kata sama tarawih itu wajib. Tak usah semayang kita. Kita kena dapat bezakan, ada differentiation, perbezaan. Orang ni hak wajib penuh waktu. Semayang yang wajib ada berapa? Ada berapa? 5, 6, 7 dah semayang wajib. Semayang wajib kita nak buat ada 7. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Semayang nazar wajib tu kita nazar. Kalau saya sakit, kalau nak saya lepas periksa dapat 12 A plus pula. Ada student kita Melayu 12 A, maksimum subjek 12. 12 A ni A plus, A campur 12. Ayah pun dah tim nazar masa belum periksa tu, kalau cucu saya, anak saya periksa SPM dapat 12 A, 10 A, saya menajuk nak saya sunat. Jadi wajib semua sunat tu. Jadi perdu pula. Jadi jangan kata semua perdu di 5 saja. Semua perdu ada 7. Sembahyang nazar, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, sembahyang nazar. Selagi cuba cari saya lagi benda apa. Mudah saja, simple saja. Sembahyang qada. Barangkali kalau teki ke orang lah. Kalau orang tu buat syamah kan, yang mudah-mudah tanya malu dia. Ustaz, siapa tu ada berapa? Ada 5. Kita kata, ingat ustaz ya, ada 7. Malu dia. Jangan malu tak baik. Yang buat macam pelihara haji pada hari ni, malu orang ramai. Tahu buruk baik tu senyap doa. Air dia, malu keluarga dia, malu nak bini. Allah, kita dah nak kata hari ni dah. Minta berlindung lah. Ada 7 buat sembahyang nazar dan qada. Tu dia. Kalau mazhab Hanafi ada berapa? Ada 8 dia. Benda 8 tak puasa lagi. Sawite wajib dia. Hanafi wajib sawite tu. Orang mazhab Hanafi tu sawite. Sebab tu kalau dia tinggal sembahyang 6 kali sehari, dia kena qada 6 kali. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh dan witir mazhab Hanafi. Sebab tu orang tua kita kalau dia nak bayar keparat apa? Pediah semayang. Macam toki kita kan, ayah kita nak semayang, dia banyak tinggal semayang qada. Kita nak semayang qada, ayah kita tak boleh sebab semayang qada tu bukan wajib orang mati dah. Semayang qada ibadat sendiri, tak boleh ganti orang lain. Mazhab Hanafi boleh. Nak qada semayang ikut mazhab Hanafi kena qada 6 kali sehari semalam. Kalau tambah, bayar nak cupok. Bayar pernah nak cupok. Ikut mazhab Hanafi.
Ramai orang buat. Siapa buat tu? Orang kaya. Dah 15 tahun dah sembahyang ayah kita tu. Akil balik dah sembahyang. Apa sekarang? Dia mati. Ambil mazhab Hanafi. Beli beras. Tak mau beli beras pun boleh dengan duit. Beli duit bagi orang fakir miskin. Orang fakir miskin pun boleh rezeki. Kita pun lepas tanggungjawab. Nak lepas tanggungjawab ayah kita tak sembahyang masa dia muda dulu ya. Itu pekoh dia panggil anjal. Fleksibel. Mana nak ikut mana? Pak luas Hanafi. Pak keras sikit sampai kita. Tak boleh kita qada sembahyang ayah kita. Kecuali seorang ulama saja yang qada untuk keluarga dia. Imam Bulkini dia qada untuk keluarga dia. Tu dia. Itu lain lah dia untuk keluarga dia saja. Kalau kita ni tak boleh bayar beras. Itu cara dia. Habis ha? Falau jahila fardiyata asri salati atau salati allati syar'a fiha lam tasihha kama salati allati syar'a fiha wa lam tasih kama fil majmu' wa rawdah. Kata dia, mengetahui keperluan sembahyang tu adalah wajib. Bila tidak mengetahui adanya keperluan solat pada umumnya, dia tak tahu asal sembahyang tu wajib. Sembahyang tu tak tahu wajib tak wajib. Itu dia. Itu dia. Bila tidak mengetahui adanya keperluan solat pada umumnya atau keperluan solat yang sedang ia kerjakan, dia tak tahu sembahyang Zuhur, tak tahu wajib ke tak wajib ke. Ini dipanggil orang yang baru balik, baru tahu nak belajar sembahyang. Itu punca dia. Lain ni kurang dah. Pasal budak sekolah kerja satu ajar dapat sembahyang dah. Lain dah sekarang ni. Sistem pondok pun berkembang dah hari ni. Lain dah. Kalau dulu juga sampai le ketua boleh anak baru tahu ayuh apa kalau orang tidur dengan isteri dia kena mandi buat apa baru tahu. Allah teruknya. Tanya jabat mufti. Allah teruknya. Nak kan ni? Start dia kahwin tak pernah dia mandi wajib, tak pernah mandi wujud. Pasal dia ambil cak mana masa ngaji sekolah menengah dulu. Berlaku semua ni. Benda ni memang satu benda sudah jadi satu fakta. Hakikat memang ada begitu. Saya tahu tu, dia orang tanya tau. Nak kan dia tu? Umur dia tua dah. Nak kan dia? Nak tinggal semua sekali tak boleh. Baru ke sembahyang, baru ni. Ada buat. Qada setakat dia rok minta doa pada Tuhan. Tuhan terimalah. Pasal apa nak kata gitu? Pasal apa nak kata gitu? Kerana kita berdasarkan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hanbali dalam Musnad Imam Hanbali, Musta'ad Imam Ahmad. Ada seorang lelaki itu dia banyak berdosa. Tuhan tentukan dia masuk neraka. Ini nak khabar rahmat Tuhan ni. Jangan bergantung pada kita ni, bergantung pada rahmat Allah baru jadi. Yang tinggal Tuhan. Dalam hadis ni riwayat Nabi riwayat ada seorang lelaki ni memang Tuhan cuk dah ada ni. Orang ni bakal akan mendiami api neraka, duduk di rumah neraka, dalam jin neraka. Orang tadi jalan. Ada dah tulis sana. Rumah pun ada dah nak khabar tu. Tupik dalam hadis keluar. Cerita ke Nabi. Jalan. Stop. Jangan berjalan. Nanti peretah. Faham baik tu.
Tuhan beri dia 3 stesen, 3 manzilah. Sampai sana jangan berhenti, sampai situ jangan berhenti. Dia ada 3 tempat berhenti, Pak Berhak berjalan. Sampai sana jangan berhenti. Mana jauh juga tu Pak berjalan tu, nak pergi pada masa tu, Pak nak pergi cara tu. Jadi orang dia berjalan. Dia berhenti stesen yang pertama tu. Dia tengok. Jalan. Berjalan. Sampai ujung stesen yang kedua tu. Berjalan lagi. Sampai ke apa ni, jambatan nak masuk Pinaka tu. Lagi. Malaikat tanya, mengapa kamu berhenti stesen yang pertama? Kan kamu dilarang terus masuk neraka kan? Saya tidak putus asa rahmat Allah. Saya tidak putus asa rahmat Allah. Tuhan kata, wala taqnatu min rauhillah. Jangan putus asa rahmat Allah. Saya masih ada beratur rahmat Allah. Neraka tu, syurga tu, masuk syurga rahmat Allah, masuk neraka dengan keadilan Allah. Tuhan Maha Pengampun lah. Tu sesi yang kedua, mengapa? Tuhan pengasih penyayang. Yang ketiga, Tuhan yang Maha Pengampun penyayang kepada hamba dia, dan dia terima akan kesalahan diri dia kerana Allah. Dasarkan pada Rahman Rahim Tuhan tu. Okey. Selamat dia. Jadi orang yang tinggal semayang lama-lama jangan risau lah mana. Pasal dia semayang juga dah. Dia kita hak ni tak main lalu. Tu lah. Dalam hadis Nabi pun dia sebut dah. Orang jahat padang pasir temu anjing liar, anjing buru tu lapar. Jadi orang nak jahat tadi dengan anjing buru tu duduk isak-isak pasir basah tu, tengok pada pasir. Di osis. Osis ni panggil apa ni? Apa ni, wadi tu. Siang dia. Dia ambil kasut dia. Dia ukat tali, dia sambung kasut. Sambung tali dia. Cabut air dalam apa ni? Osis tadi. Osis dia panggil apa? Benda ni daripada pasir temu padang air tu, lokang. Apa dia panggil? Ya? Wadi besar ya? Dipanggil benda. Ada cakap Melayu dia? Ya. Lah lembah. Lembah air. Ambil beri anjing. Anjing isak dalam lidah dia. Leganya anjing tadi. Leganya binatang najis anjing dia. Tengok syurga kan dia. Ada seorang tu pula dia boleh kucing. Dia boleh makan. Macam kita lah, beli burung dalam sarang. Masa pula buat pertandingan bunyi suara, dapat hadiah. Dia makan tak, mati ke dia burung tadi. Dosa besar. Itu dia. Sebab itulah Syekh Qadir Al-Jilani dalam buku dia, orang riwayatkan satu masa tu ada seorang tu beri seekor burung kepada Syekh Qadir Jilani dalam sarang. Syekh Qadir Jilani ambil lah burung ni. Syekh Qadir Jilani dah ambil burung, dia buang. Dia buka sarang burung tu, buat lari lah. Kalau kena kita katakan tak tahu aku tak tahu, rugi tak. Burung comel, suara ada. Syekh Qadir dia buang. Usahakan burung tu mari. Umur Syekh Qadir Jilani. Makan sama-sama hidangan Syekh Qadir Jilani, makan sama. Allah keramat dah. Syekh Qadir minum air, dia minum air. Tidur dia sama. Kemudian Syekh Qadir Jilani kata, burung kata kepada Syekh Qadir Jilani, sedang keramat kan? Burung mana cakap lah keramat dia.
tuang, apa nasihat tuang pada saya ni? Kata sekadar ni, awak kena jaga perjanjian tu. Orang buat baik kena balas baik tau. Hari-hari diikut saja sekadar jadi di mana dia berada. Makan sama, tidur sama gitu ni. Bila saja Syekh Kadir Jilani ni wafat, meninggal dunia, burung ni mari berguling-guling tumpah jatuh atas kubur dia. Orang pun tanam burung tadi sama-sama Syekh Kadir Jilani. Malam tu orang mimpi selalu. Di mana kalau orang tu buat rahmat kepada binatang, Tuhan beri rahmat pada orang itu dah. Dia akan dikebamikan bersama-sama dengan tu wali Allah. Sebab tu kalau kita mati, kalau boleh, kalau ayah kita mati tempat yang tidak ada orang baik-baik, buat balik kampung kita ni. Yang hidup Nabi mati tanah kubur-kubur yang tak tahu siapa dia dah. Buat balik juga. Macam tu boleh manis kan. Ramai puak-puak ni tanah di kubur dia. Itu dia. Itu cara dia. Maknanya dapat syafaat. Kalau kita mati, kita tinggal di Mekah, di Madinah, tempat di Iraq, Syekh Kadir Jilani dan sebagainya tu, alim yang besar-besar tu, patut kita bernaung di bawah dia itu. Sebab dia ada karamah, kemuliaan tu. Karamah maknanya tu habis kemuliaan pada dia. Keramah batin ni bukan keramah boleh terbang atas udara. Kalau keramah nampak orang boleh terbang atas udara tu, dia meniti atas ujung ujung daun kelapa tu meniti tu, dia berkamat dah. Itu pada kita sekarang ni tak jadi ganjil dah. Sebab orang sudah naik kapal terbang atas udara sampai ke bulan dah. Itu dia. Orang boleh menyilang dalam laut tu sampai bertahun-tahun dengan kapal selang tu. Keramat macam itu keramat zahir dia panggil. Kita kena keramat batin. Sebab itu kata Imam Ghazali dan lain lagi, kalau kamu tengok seorang tu boleh terbang di atas udara, yatir fil hawa, wayamshi alal ma', dia boleh berjalan atas air tu, jangan kamu tertipu. Syaitan boleh buat gitu, tak tu. Yang kamu perlu ialah kenalah kita tentukan keramat itu daripada sihir. Sihir gua ni keramat macam mana? Keramat itu duduk pada orang wali yang soleh. Dia beri makanan kita. Buat mari apa ni buah apa wangi sedap tu? Buah apa dipanggil ni? Monaka. Masa buah dulu buah besar lah. Tahun 28 buah besar, 26 buah besar. Jadi pokok-pokok api ada pokok satu pokok tu ada wanaka suti. Buat pergi pada orang soleh. Kata orang tu, orang Palu tuang, saya nak beri pada tuan ni wanaka ni. Bukan nak sedekah. Orang soleh tak mahu ambil sedekah. Tu. Dia mahu ambil sedekah. Saya nak beri hebah pada tuan wanaka ni seperti sahaya tambuh. Dia panggil sahaya. Tidak kata aku tambuh. Itu orang soleh. Dia tidak kata aku tambuh. Sahaya. Sahaya ni bahasa rendah diri yang sahaya tambuh. Apa tuan? Wanaka ni hak pesaka. 2 beradik. Ayah awak mati, awak tinggal 2 beradik. Jadi macam mana awak nak beri wanaka seperti kepada saya ni? Hak adik awak ada sebahagian situ juga. Dia tahu benda tu. Itu orang soleh. Itu Nabi kata dalam hadis dia, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi. Jaga-jaga, kena berwaspada, kena jaga-jaga, kena berwaspada. Bila saja orang beriman tu dia kata kepada kamu begini-begini, maka kata dia itu ada menjadi sungguh. Kamu menjadi sungguh?
Jadi dia kata tu. Bukan pelawak lagi dah. Pasal dia memandang dengan nur Tuhan. Dia berkata dengan ilmu Allah. Itu dia orang mukmin sebenarnya. Ya, orang semua itu lah. Sebab tu kalau kita sembahyang dengan iman, dengan mukmin kita tu. Jauh lagi nak sembahyang ke surga neraka tu, jauh dengan Allah. Sebab tu sembahyang kita mula dengan Allah Akbar lah. Dengan Allah dulu lah. Ya tak? Akhir sembahyang dengan Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal awalu dia awal. Allahu Akbar. Takbir terlebih. Akhir sekali dengan Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia. Jadi kita duduk dalam kawasan kota Allah. Kota Allah, pintu Allah, keluar dengan pintu Allah. Itu cara dia. Itu cara dia. Jadi bab semayang ni memang gitu. Rahsia dia terlalu tinggi. Rahsia terlalu seni, terlalu halus, terlalu lembut, terlalu khusyuk, terlalu murni semayang tadi. Jangan buat sembarangan. Jangan jadi semayang orang Islam. Tuhan kata dalam Quran, Allah beriman. Tuhan tak kata orang Islam. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang yang sempurna itu adalah di atas orang beriman yang tahu dah waktu-waktunya. Orang beriman yang semayang sempurna. Orang Islam semayang juga. Tapi semayang kurang khusyuk dah semayang tu. Jadi pada masa orang Islam semayang tu, kadang-kadang sepenuh, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada. Mujurlah. Kalau pekat awal Allahu Akbar ada dengan Allah, akhir assalamualaikum warahmatullahi ingat Allah, alhamdulillah ada. Awal dengan Allah, akhir dengan Allah kan. Itu dah cukup dah bagi orang awam kita. Dia tak ada lalu ni. Yang dia ingatnya apa? Syurga belah kanan, neraka belah kiri tu ingat. Allah tinggal. Jangan jadi gitu tak molek. Tuhan tahu hati kita dah. Tu. Jangan tahu. Syurga ni makhluk. Neraka makhluk juga. Kalau Tuhan itu belaka ni, balik rahmat Allah. Berselamat semayang kita. Itu dia. Sebab tu kena tahu semayang tu wajib adalah kerana ada hikmah. Wa aqimis solata li dzikri. Dirikan semayang, tegakkan semayang untuk ingat pada aku. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Nak haji gitu ke? Wa atimul hajja wal umrata lillahi. Sempurnakanlah haji, sempurnakan umrah kerana Allah. Kerana Allah, kerana Allah. Aqimis salat ala zikri, sempurna tinggi tingkatkan sembahyang, dirikan sembahyang, tegakkan sembahyang kerana ingat pada Allah. Kerana Allah. Jangan tinggal Allah. Masa tawaf, jangan tinggal Tuhan. Masa sa'i, jangan tinggal Allah. Body kita, dada kita, body kita keliling Kaabah. Masa sa'i, body kita berjalan. Safa marwah. Tapi hati kita ni Allah. Masa kita pusing Kaabah tu, mata kita tengok Kaabah tu, dengan dada kiri kita dia terpesong. Mata tengok Kaabah, hati ingat pada Allah. Hati cerana Allah. Kita nak jangan buang Tuhan lah. Kadang-kadang kita semayang di Mekah, di Kaabah. Ingat Kaabah. Apa gitu? Kaabah kita ingat dah belum tu tak? Ingat pada Allah. Allah. Pejam mata Allah. Barulah hati kita selesa hati kita. Jadi kita panggil apa ni, magu. Tahu magu? Magu tahu tak? Kalau ngaikan tu kena dia punya tu takak pang tu. Kalau hati kita terpikat dengan Tuhan, hati kita tertarik dengan Allah, hati kita ada magnet dengan Allah, hati kita ada kontak dengan Allah, hati kita ada jazbah dengan Allah, hati kita terpesona dengan Allah, hati kita mesra kasih dengan Allah, rindu dengan Allah. Itu namanya kerja hati kita dengan Allah. Kerja dada menghadap Kaabah. Kerja mata melihat Kaabah. Kena tahu beza tu. Apa mana zahir, apa mana batin.
Jadi bila tidak mengetahui adanya keperluan solat, kalau dah tahu ada semayang wajib atas kita, pada umumnya, pada asalnya memang tidak tahu dah gitu, memang tak sah semayang. Atau keperluan solat yang sedang ia kerjakan, ia tahu semayang apa dia ni, semayang apa, dah berbeza, niat semayang zuhur ke, niat semayang asar ke, tak tahu beza dan sebagainya. Itu dia, maka solatnya, solat orang itu tidak sah. Demikianlah di dalam kitab Majmu'. Dalam kitab Majmu' ni ialah kitab Imam Nawawi. Tulis sikit tak? Takut orang tanya kita Imam Nawawi karang. Tulis sikit. Imam Nawawi. Dan Raudah. Raudah ni Imam Nawawi karang. Sebab tu benda pekoh ni kena tahu silsilah dia. Kena tahu silsilah dia. Itu dia. Tahu silsilah dia. Kitab Majmu' ni ialah yang kitab yang akhir sekali Imam Nawawi karang. Kitab Majmu' ni kitab yang akhir sekali Imam Nawawi karang. Tapi dah habis. Diwafat sebelum habis. Dia karang-karang bini tu bah. Akak seorang tak pun tahu. Kitab Majmu' ni lah karangan Imam Nawawi. Hajat dia nak menghabis. Tapi tuan tarik umur dia. Umur dia 45 tahun. Wafat dah tuan tarik. 45 tahun. Nikah dah, kahwin dah. Tu dia belakang dia kahwin tu kan. Nikah pun dah, kahwin tidak. Asyik duduk mengajar, duduk mengarang. Tak pergi pasar je. Tak pergi pasar. Pasal apa tak pergi pasar? Dia tak makan. Dia nak ada kambing ada, dia bela. Nak susu ada, nak bela. Nak gandum dia ada. Semua dia berdikari. Tak berhajat pada import dari luar. Untuk makan dia cukup. Tak kahwin apa sudah. Imam Nawawi tu. Raudah ni dikarang juga. Tebal dia, ada 12 juzuk tebal tu. Dikarang juga. Raudah ni dikarang awal sikit. Tu dikarang awal. Jadi Majmu' ni akhir. Dah habis dia wafat. Kemudian apa guna kita tahu? Kitab Raudah kita tahu dah 12 juzuk. Kitab Majmu' ni ada 10 juzuk banyak. Apa kita nak tahu beza antara dua ni? Raudah dengan Majmu' ni. Dia gini. Kalau kita baca kitab Raudah bahasa Arab ni, kita baca gini dekat bukunya. Satu kali gini hukumnya. Tak Majmu' pula gini hukumnya. Berbeza pendapat. Tak tahu. Kita kena gerak kitab Majmu' sebab dia karang akhir. Hak ni sebagai maksud. Tapi bukan semua sekali fatwa dia tu. Itu cakap dia. Sama juga Imam Ibn Hajar Haytami, kita Tuhfah dia. Dengan Muhammad Umar kita ni hanya dia. Kalau pelagi hukum antara kitab Tuhfah Imam Ibn Hajar dengan kitab Nihayat Imam Ramli, kita ambil pendapat Ibn Hajar sebab dia lebih tahqiq lagi. Itu dia. Kalau bertembung antara kitab Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, kita utamakan Imam Nawawi. Sebab ulama Nawawi itu Imam Nawawi ahli tarjih. Segala hukum dalam kitab fiqh Syafi'i dia mutarjih. Hak ni kuat, hak ni lemah, hak ni mustahab, hak ni masyhur, hak ni dhaif, ini utama. Lah kita ada kabul. Hebat tu. Hebat. Itu guna kita belajar mengapa disebut Majmu', mengapa disebut Raudah. Dan kitab ni kita ada lah mana dah. Di perpustakaan mana ada lah. Itu dia. Gitulah pendapat dia. Jadi orang yang nak semayang tu dia kena tahulah. Niat semayang zuhur, niat semayang asar. Jangan niat semayang zuhur tu dia niat semayang asar. Tak boleh gitu. Itu dia. Dia kena tahu. Wa tamyizu furudiha min sunaniha. Dan dapat membezakan
yang termasuk fardu solat dan yang sunatnya. Dia kena tahu juga tentang hak mana fardu semayang, hak mana sunat semayang. Macam tayat awal dah. Tak tu? Sunat tayat awal lah. Kalau kita tinggal tayat awal bangun, tak boleh kita duduk dah. Kita tinggal tayat awal. Semayang zuhur lah, kita tayat, kita bangun. Allahu Akbar. Bila kita orang cacangnya fardu lah, wajib lah. Nanti kita, suara itu kita kata, tak, terlupa tayat awal, kita duduk. Tak boleh. Kerana bila kita masuk dalam kawasan fardu semayang ni, nak baca Fatihah ni, masuk gambar gokong, hak wajib kita berdiri ni, kita nak turun ni, pergi baca hak sunat, baca tahiyat awal. Tak boleh. Hak fardu lebih kuat daripada sunat. Dah turun lah. Kau turun, kau tahu batal semayang kita. Jadi bila kita masuk kawasan fardu, kita tinggal sunat. Kita turun baca tahiyat awal. Lepas tu bangun pula. Tak boleh begitu. Dan kita masuk bagai fardu semayang kita, tinggal tahiyat awal, teruskan semayang. Tinggal tahiyat awal. Sebelum salam, sunat saja kita sujud sawi. Gitu hukum dia. Barulah sebab kita jadi sempurna. Sebab sujud sawi ada tu sempurna sebab kita macam kita baca juga tahiyat awal tu. Itu cara dia. Anak suka. Ada seorang tu, dia ni tak lah nak kata lah. Dia tanya, nah, ada seorang tu imam tu, dia semayang 5 rakaat, 5 kali berdiri, macam semayang zuhur kan. Habis saja baca tahiyat akhir ya, dia bangun rakaat, bangun kali yang kelima, bangun kali yang kelima. Tak tu? Makmum belakang perlu kesah. Mana boleh semasa 4 rakaat? 5 rakaat, 4 je dah. Jadi imam bangun. Makmum belakang tu ada yang ikut. Makmum belakang tu duduk saja tunggu. Ada makmum, subhanallah. Makmum kata macam-macam. Jadi banyak perilaku tu. Hak mana betulnya? Macam-macam makmum action gerak pergi makmum tu, subhanallah. Beri amal orang pada imam tu. Takut imam tu terlupa dah. Hak makmum lagi niat mufarakah. Buat sendiri sembahyang dia, tak mau ikut imam dah. Pasal lagi ikut imam, dia anggap imam terlupa dah. Hak macam mana yang betulnya? Nak selaras. Nak selaras. Kita tengok begini. Kita tengok biasa pun ni kita belajar dah. Anda yang pertama sekali, kalau kita andaikan imam tadi tu dia terlupa bangun lah. Lepas tu bersalam dah. Dia bangun juga pada kepak yang kelima tu. Kita andaikan dia lupa dah. Kalau anak pasti dia lupa, takkan atau imam tu bangun saja lah terlupa. Dah. Dia ada 5 hukum situ. Banyak 5 hukum. Boleh ingat? 5 hukum. Pertama, kalau kita andalkan dia lupa, jangan kita ikut dia. Sebab kita tak lupa. Kalau kita lupa, kalau dia lupa, kita ikut orang lupa tu, mana kita tambah 1 rukun lagi semayang. Rakaat kelima. Batas semayang kita tak? Kalau kita andalkan dia lupa, kita boleh tunggu dalam masa kita baca tahiyat. Tak akhir, tunggu. Dengan andaian dia lupa. Tunggu situ. Tunggu. Dia pun turun. Tak tu? Dia turun. Dia turun. Dia buat apa lepas tu? Dia bersalang dah. Dia bersalang lah.
Dan kita nak buat apa pula? Kena ikut beri salam tau. Yang moleknya, bila saja imam tu beri salam, tambah sekali lagi, kita sujud sawi. Kan imam lupa. Kita beri salam tu, dia beri salam tu, lepas beri salam kita sawi untuk dia. Selagi tak beri salam tak boleh sujud sawi. Kerana kita tingkat dengan dia. Kita sujud sawi, lepas beri salam tu kita sujud sawi. Dua kali sujud sawi ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Satu. Itu hukum. Yang kedua, kalau kita tahu dia itu saja bangun, kita ikut juga batas sembahyang kita. Dia bangun rakaat yang kelima, kita bangun juga. Kita tahu dia lupa, dia sengaja buat, kita ikut juga. Konon kita berimam, wajib pada buat dah. Padahal kita tahu dah dia itu sengaja tambah. Misalnya itu ada yang begitu, boleh ikut juga batas kita. Sebab kita menambah hukum. Patut 4, mengapa ikut 5 sedangkan dia salah? Aduh. Yang ketiga, makmum boleh niat mufarakah, bercerai dengan imam. Mari suati aku bercerai dengan imam. Cerai. Mufarakah mana bercerai dengan imam? Buat suku lah. Jangan bunyi suara. Jangan bunyi suara, batal bayang. Masa lantai kita bercerai dengan imam. Niat lantai ni bercerai dengan imam. Yang ketiga. Yang keempat, makmum boleh menegur imam dengan kata-kata subhanallah. Kerana Nabi kata bila imam salah hendaklah kamu tasbih, sabah, kalau apa safak. Begitu. Kalau apa tangan kiri begitu. Tak boleh semua, tak boleh apa bersuara subhanallah, tak baik. Pasal ada puang. Tu dia. Kalau laki subhanallah. 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 Sebab Nabi suruh ajar gitu. Sama ada niat zikir tak kira je. Sebab Nabi suruh gitu ni. Nabi suruh buat, ikut Nabi lah. Tu dia. Ada pun syarat zikir, niat zikir tu ulama fiqh kata, yang ketiga ialah ikut Nabi kata gitu. Nabi suruh dia buat gitu lah. Tu dia. Berapa dah hukum dia? 4 dah. Bagi imam pula, kalau dia berasa was-was, saya lupa ke? Orang tasbih subhanallah tadi, dia tak erti konsep subhanallah tu benda apa. Dia boleh tinggal sembahyang dengan cara dia bangun tu pegang hidung. Pegang hidung. Menandakan dia hilang sembahyang. Menandakan dia hilang sembahyang. Itu dia. Kalau tak ada orang ganti, masa tu macam hayat kan, tak ada ganti duduk situ. Selama tu dia tak apa-apa lagi buat orang. Itu dia. Tak ada ganti, sembahyang masing-masing. Paling tak boleh sebenar. Jadi kalau Tok Imam fikir mana orang tu ganti saya ni, Assalamualaikum kata imam. Orang ganti ya. Haji Fatah kita masuk depan tu. Ganti sekejap. Boleh penuh paling jemaah. Teknik dia tu kena tahu lah. Supaya macam orang fikir kereta ke, kau dia mana buruk, tampung. Apa ni cacat welding situ. Itu ibadahnya. Kita boleh masuk. Itu kes orang yang salah dalam sembahyang kerana lupa atau sengaja. Itu cara dia. Satu ketika Nabi sendiri ada berlaku menjadikan hukum. Nabi sembahyang di Masjid Madinah. Setibanya rakaat yang kedua baca tahiyat awal, ada lagi 2 rakaat belakang tak? Nabi keluar 2 rakaat tadi, ibaratnya dia sudah 4 rakaat dah. Dia keluar daripada saf tadi, dia jadi imam tadi. Dia duduk tepi dinding masjid. Muka dia masang sikit. Bukan masang rebang dah, masang sikit. Sahabat Nabi tengok. Sebab Nabi tengok ada yang sembahyang masing-masing tu gini, ada yang ditanya Nabi, "Ya Rasulullah,
aqasarta as-salata am nasitaha? Aqasarta as-salat? Rasulullah qasar sembahyang ke? Sahabat tanya Nabi ya. Qasar sembahyang ku mana? Dalam negeri ya, bukan musafir ya. Gitu ya. Ma qasarta, saya tak qasar. Am nasitaha? Ke Rasulullah lupa. Lupa ya. Terus Nabi bangun, tambah rakaat ketiga, tambah rakaat keempat, lepas tu sawi. Dengan syarat masuk semula jadi imam tu rakaat ketiga keempat tu jangan lama sangat. Sekadar lama semua sunat satu rakaat. Macam kita rakaat kedua kita bersalam dah, baca tahiyat awal. Tak lupa baca tahiyat, ingat tahiyat akhir dah. Kita berhenti situ. Orang tegur. Tak tinggal dua lagi ke? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat tinggal lagi. Tak tahu. Kita pendengar. Bila orang ramai mengatakan, ya. Dia boleh masuk semula. Pasal masa tu senggang atau lupa dengan masuk semula tak lama. Sekadar satu rakaat sunat. Panjang kau dah. Yang kedua, jangan bercakap sapanah patah perkataan. Ya? Aku sarta salata. Adakah kau sembahyang? Mak tanya dia. Berapa? Aku sarta salata baru 5 dah, bukan 6 patah. Yang tiga biasanya masih lagi dalam hadah. Bukan batas sembahyang ni. Kalau ada semacam ini cara boleh disambungkan sembahyang. Lepas tu sunat sujawi. Nabi nak khabar sunat sujawi ni hukum dia gitu lah. Kalau lupa tak batalkan sembahyang, tak batalkan sembahyang. Dia berlaku ni. Kalau lupa nak jadikan hukum sujawi dan sembahyang boleh teruskan. Bukan buat sengaja. Kalau lupa nak jadikan hukum untuk sujawi. Naam ini taqadal ami awil alimu alal aujah likulli fardun sahad atau sunatan fala. Memang bila orang yang buta, bukan orang buta ni, tulis sikit silap tu. Tulis silap besar tu. Memang bila orang yang buta dah tu. Bukan buta, al-ami ni orang awam, orang ramai. Orang tak belajar. Yang buta. Tak ada kena-mena dengan buta sini. Ha? Ya? Buta hukum. Ada? Oh, sini ada. Buta hukum bukan buta mata. Buta hukum. Al-ami orang buta betul. Buta hukum. Mana orang awam lah. Tak belajar. Tu dia. Macam mana pula? Orang tak belajar je. Tak tahu beza. Tahiyat awal wajib ke, tahiyat akhir wajib ke? Tu dia. Memang bila orang yang buta hukum, mana orang awam, atau juga orang aling yang lawan dia, orang aling. Orang awam, orang aling. Orang buta hukum ni, mana orang awam, yang tak belajar, orang aling yang belajar. Tu dia. Jadi orang alim tadi dengan awam tadi diiktikad. Ya, diiktikad. Orang alim atas tinjauan daripada beberapa wajah pendapat ulama dari dia. Semuanya perbuatan solat itu perdu. Kalau orang awam kata, sembahyang Jumaat tu perdu belaka. Orang awam kata, orang tak belajar kata. Orang alim pun kata, ya sembahyang tu perdu belaka. Itu dia. Maka sahlah solahnya. Ada yang sikit. Yang sikit. Tapi kalau dia tikatkan sunat, maka tidak sah. Ini yang tak berat sangat lah. Tak berat. Jadi mana orang awam, kalau dia kata semayang tu wajib belaka, dia kata. Tak apa? Wajib belaka. Tak apa. Kalau dia kata sunat belaka semayang tu, Fatihah sunat, tahiyat sunat, ini sunat, itu tak sah. Ini.
diberi keyakinan kepada orang buta hukum, orang tak belajar orang. Ataupun orang alim. Macam mana orang alim pula begitu lah? Jawab orang alim yang lupa dah dia hukum tu. Orang alim kadang-kadang dia tua lupa hukum kau. Orang tua, orang alim yang tua-tua tu, begitulah. Tu dia. Habis. Jadi maknanya tak memberatkan sangat. Tak memberatkan sangat. Tak mesti kita kata baca tu wajib, tahiyat awal tu sunat, duduk teduh sujud tu wajib, Rabi Peli tu wajib. Tak perlu kita ambil detail memberatkan kita. Yang kita hendaknya kita buat dalam bentuk wajib semua sekali. Wajib kau molek lah. Bukan kau murni kita. Doa ada, tahiyat awal ada, tahiyat akhir ada, Fatihah sangat ada, surah ada, wajib. Itu lagi bagus. Maknanya di sini kita ambil gini. Ambil sikit dengan banyak. Ambil banyak. Wajib ada situ, banyak semua sekali. Wajib banyak kan ambil lah. Kalau ambil sikit tinggal wajib. Tak ambil sunat tak ada. Sebab tu kita nak di segi orang tanya seorang ulama yang terkenal, iaitu Cici kepada anak Sayyidina Ali, Cici dia. Dia bersoal jawab dengan Imam Abu Hanifah. Itu dia. Abu Ja'far As-Sadiq. Dia tanya, Tuan, Abu Hanifah tanya dia, hak mana yang dikatakan orangnya cerdik? Orang cerdik orang macam mana? Kata Abu Bakar Sadiq ni, dia kata, Tuan kata macam mana? Orang macam mana orang cerdik? Hak belah ni orang sufi, tasawuf. Hak belah ni Abu Hanifah orang fiqh. Jawab orang tasawuf, kalau kita menghadapi dua perkara, hak baik ada, hak jahat ada. Tak tu? Hak baik ada, hak jahat ada. Kita ambil hak baik, buang jahat. Tak ada ambil, masyarakat tinggal. Kalau benda tu ada hak baik, ada lebih baik, kita ambil belaka dua-dua. Tak tu? Molek dah tu hak? Hak ni. Hak sunat ada, hak wajib ada. Kata wajib semua sekali. Ambil belaka tak? Hak ni baik tak? Ni amalan sufi. Sini duduk. Hak sunat dia katakan wajib. Dah semayang tu kan, dia baca belaka lah. Lagi bertambah rahmat dapat. Tu dia. Maknanya ni meringankan pada orang awam. Kalau tidak, orang awam tanya dia pun tak erti. Macam juga tanya di sifat 20. Sifat 20 apa di sifat 20? Dia tak erti wujud kidang bakar. Memang ana rasa ana confirm, ana convince. Kalau orang tanya sifat 20 apa dia apa? Wujud kidang bakar. Lepas tu dia ingat Tapi kalau tanya dia, Tuhan kuasa dah? Kuasa. Tuhan ada ilmu dah? Ada ilmu. Tuhan hidup. Tapi tak erti hayat sabar sokalan tak erti. Dia bukan mesti ingat, faham dia cukup dah. Tanya dia boleh jawab. Tuhan ada. Kalau tanya Tuhan apa nak wujud, maknanya ada. Dia tak erti. Tuhan ada, cakap Melayu kita. Itu cara. Orang awam kita kena konsepnya, jangan kita ajar dia hafal. Ajarkan dia faham lah. Itu dia. Kalau kita tanya dia, sama sifat apa? Sifat ma'ani. Ayat sifat ma'ani. Kudrat sifat ma'ani. Basar sifat ma'ani. Tak tu. Kalam sifat ma'ani. Berat dia. Tak tu. Kalau tanya dia, kudrat sifat apa? Sifat Tuhan. Ilmu sifat Tuhan. Betul juga tak? Kita gunakan keadaan dekat, boleh faham. Untuk orang awam, kalau tidak kita menyesatkan dia, nyanyi ke dia dah. Ni betul. Pendekatan kita kena. Tu cara dia. Wal ilmu bikayfiyatihal ati bayanuha qariban insyaallah. Wal ilmu bikayfiyatihal ati bayanuha qariban insyaallah. Dan mengetahui cara melakukan solat seperti yang akan dijelaskan kemudian pada ini. Kaifiat sembahyang dia akan jelas dalam kitab ini. Dalam kitab ini. Itu cara dia.
Pukul 11 dah. 111. Itu dia. Tentang niat solat. Faslun fi sifati solat. Ini tentang sifat sembahyang, bentuk sembahyang. Sifat ni mana bentuk, cakap Arab, sifat mana bentuk sembahyang. Bentuk sembahyang macam mana? Ada mula, ada tengah, ada baca, ada hukum fi'li, ada hukum qauli, ada hukum qalbi tau. Sifat dia tu, bentuk dia. Sifat ni bentuk, structure dia. Tu dia. Arkanus solati, hukum-hukum sembahyang itu ay furudiha arba'ata asyara bijak tamakna fi mahaliha rukunan wahidan. Hukum sembahyang itu dengan fardu solat tu terhitung 14 perkara dengan menghitungkan masing-masing tamakninah sebagai satu rukun. Gini, sebelum kita pergi pada rukun ni, kita kena faham dulu. Ada 3 bentuk dalam body kita sembahyang ni. Kalau dalam kereta tu kan ada enjin dia, ada driver dia, ada tayar dia, ada tangki minyak dia, ada tangki air dia. Tak tahu? Maka sembahyang kita ni ada 3 bentuk. Bentuk pertama, ada dalam hati kita. Sembahyang ni siapa? Main-main sembahyang tak kenal Tuhan. Buang Tuhan. Perah kita dah. Aqimis solat ali zikri. Dia sembahyang tu ingat pada aku. Wa atimul hajj wal umrah lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Kerana Allah. Tawah. Kerana Allah tisa'i, kerana Allah kita haji. Jadi itu bentuk hati kita. Hukum qalbi maknanya dia menjadi tempat niat kita kerana Allah. Sembahyang kita kerana Allah, niat hati kita kerana Allah. Itulah punca macam mesin ni. Kalau hak ni tak ada niat kerana Allah ni, rosaklah kita. Tak lain kita. Dia bawa kelahin. Dia bagi hati kita lah. Itu dia. Jadi driver kita, hati kita ni, kita kenalah bearing dia tu, arwah dia tuju kepada Allah. Dan sembahyang tu Allah, bearing di situ kepada Allah. Tunduk Allah. Ambil tangan, akak tangan ni ibarat buang dunia. Allah buang. Yang banyak-banyak ni kita buang. Allahu Akbar. Di sini belah ada 2 potong jari ni. Ini dada kita tengah-tengah. Kita buat 2 potong jari. Di sini jantung kita. Ini tempat emosi kita. Bukan belah ni emosi kita. Sebab tu kalau kita pergi haji, kita tahu ni, mana ni? Boleh kiri ni. Mana ni? Dekat ni. Mana sana? Mana ni? Tak. Hati kita menuju sebelah kiri. Jadi kita tahu sebelah kiri. Pasal hati kita mendekati Kaabah. Ingat pada Allah. Itu panggil hukum qalbi, hukum hati. Hati tu dia besar ni. Tak besar. Kalau saya ni besar ni, dia bergantung sini macam buah jambu. Macam buah jambu galak. Sini ada orang awak jantung, papan darah. Di sini dalam dia tersimpan emosi, perasaan. Sedih dia berdebor. Ingat kena ke berdebor. Ingat Tuhan cerah, tenang je kepada Allah. Di sini kesan dapat kotak. Sebab itulah petua Nabi
Tengok mana ketahui hati kita ni pusat emosi, pusat perasaan hati kita tu. Dapat bentuk otak kita. Masa kita nak marah, masa kita nak marah orang, saya tanya, di mana marah duduk? Dalam otak ke hati? Hati lah. Kalau orang sakit jatuh, berdebar dah. Nak rebah. Hati. Mana hati dipandai, merasa sedih, suka, bahagia. Otak pandai berfikir, hati dia merasa. Sebab itu kalau kita nak kontrol hati kita ni, ingat pada Tuhan, tengah marah, orang puang kita buat kita macam-macam. Kita tak apa hati, katakanlah. Kita nak marah. Hati kena kawal, Nabi kata. Bila kamu nak marah, orang lelaki marah ke bini, bini marah ke lelaki tu, kena kawal. Pertama sekali, kalau dia balah, Nabi ajar kan? Dia balah tu, balah. Jaga dekat. Minta maaf, Nabi marah. Ini bini kita. Ini kita. Balah. Orang lelaki kena undur. Perempuan tak payah undur. Lelaki. Perempuan yang undur, perempuan tak payah undur, lelaki kena undur. Ni lagi. Nak kawal hati, emosi. Bila kamu undur, marah lagi. Lari lagi orang lelaki ni. Yang menyembul dia ni tak boleh. Sebab perempuan tu jenis lembut. Ini pula cacar lagi. Jadi pressure kita ni, pressure hati kita pecah. Jadi pecah. Nama orang lelaki tak puas hati. Nabi kata buat kan dia kata. Nabi kata buat kan ni. Tak puas lagi. Dekat hati. Ambil air semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sejuk dah. Dah hilang juga. Semayang 2 rakaat. Kata Nabi dalam hadis, "Idza hadhibahu syai'un faza'ila salat." Bila Nabi kena tekanan, kepayahan, kesusahan, terus dia pergi semayang. Hilang. Jadi hati dapat dikawal, dikontrol. Itu punca. Soni hati bukan seorang. Dapat kontrol habis tubuh kita. Soni. Hati besar ni tenaga dia dapat kawal habis otak kita, nafsu kita, body kita. Tak jadi kita cia tangga di bini. Jangan lepas-lepas suara dia. Aku tolak cegamu ni. Minta maaf. Na'udzubillah. Tu dia. Kena kawal, kena lari. Apa kena undur. Jaga serang. Tu dia. Itu patuh Nabi. Itulah hati. Kerja hati ni kalau kita kata pukul dia. Siapa dia? Terajang dia. Hati tu, no. Hati ada nafsu tu. Jadi hati tu pusat emosi. Marah, tenang situ duduk. Sombong situ duduk. Berani situ duduk. Backhand situ duduk hati kita. Ada satu istilah dia panggil sedition. Sedition ni bila perangai hati orang tu suka sangat dia buat jahat ke orang. Dia ambil orang buh dalam bilik, buh haji buah, haji backhand. Kawan dia bertepik tak kat haji. Dia ketawa suka sangat kita bertepik dah tu. Dia katok kita lah, tendang kita lah. Kita nak revenge tak boleh. Atau tak ada senjata dah. Itu sadistik panggil. Bila dia teruk orang tadi. Orang ni orang tak pakai sama. Kekoh sini, sembuh asid, buta mata. Tu dia. Bahaya tu kalau hati tak dikawal. Hati hayawan dia panggil dah. Jadi dah semayang kita jaga ni lah. Kita nak kawal hati kita. 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 Kita nak kawal hati kita.
Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong kamu dengan sabar dan dengan semayang, dengan hati yang tenang. Hati rahsia dia untuk kawal hati kita biar jadi tenang. Aqimis solat li zikri, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kata Tuhan, bila kamu semayang tenang hatimu dengan hati. Itu dia. Itu dipanggil rukun qauli, rukun qalbi dipanggil. Rukun qalbi. Rukun qalbi saja hati kita ingat pada Allah. Buang yang lain. Tinggal yang lain. Dan semayang tinggalkan yang lain, ingat pada Allah saja. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli ni dalam semayang rukun bacaan. Ialah Fatihah satu dah. Fatihah, tayat akhir, salawat Nabi kan. Allahumma salli ala Muhammad kan. Tu. Rukun qauli dia panggil. Yang ketiga rukun fi'li. Perbuatan semayang. Berdiri, rakaat, rukun fi'li, perbuatan. I'tidal, rukun ni belakang tu. Sujud yang pertama, rukun fi'li. Di antara dua sujud, sujud yang kedua, tu dia. Tamak ninah. Dah. Tak nimah ada gak tu bagi hukum tu. Dia tahu ni cukuplah. Saya ulang balik. Dalam semayang tu ada 3 komponen. Kalau kereta kau ada enjin dia, ada tangki air dia, tangki minyak dia, ada brake, komponen dia ada, bahagian-bahagian dia. Dalam semayang tu, dalam body semayang kita ada 3. Satu, bahagian hati. Takluk hati kita ni gantung pada niat kita pada Allah. Aku semayang kerana Allah. Tu dengan hati. Tak boleh dengan mulut tak sampai ke Tuhan. Tahu-tahu tengok mulut kita. Takut mulut kita ni sebut saja tapi hati lupa pada dia. Dia ingat pada Allah. Sampai ulama fiqh kata boleh kita sebut Allah tu sampai 7 alif 14 harakat. Allah panjangnya. Nak suruh kita sampai kepada Allah. Tengok tengok. Ini menghadap ke belakang. Allahu Akbar. 14. Masa sebut Allah tu biar kita mari zuk. Biar hati kita berasa tenang. Biar masa dengan Allah, biar jelas dengan Allah, biar jenis dengan Allah, biar sejuk hati dengan Allah. Allah. 14 harakat atau 7 alif. Ulama tajwid tak kata begitu. Dia boleh kata begitu kerana kita nak syok hati kita. Allahu Akbar. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Hati menjadi mesin, menjadi motivator, penggerak amalan kita. Tuhan tengok kita dengan hati. Sebab itu ulama-ulama yang soleh-soleh bila dia semayang, Allahu yarani, Allah tengok aku. Allah tengok aku. Allah yusyahiduni, Allah menyaksi aku. Allahu ya'lamuni, Allah tahu aku semayang kerana dia. Tuhan tengok aku, Tuhan tahu aku semayang, Tuhan menyaksi aku semayang kerana dia. Hati tu musyahadah, muraqabah. Itu orang soleh. Kena ada Haji Abdul Malimbung, kena tak? Dan sejarah masa Perang Hulu dulu. Depan padang ni nak cara dia mahkamah, nak cara. Boleh mari bawa cara dia mahkamah. Nanti dulu. Ambil sejadah apa? Allahu Akbar. Soal hajar. Boleh ke orang kita macam tu ini? Orang soleh macam tu. Anak murid tu kepaluh dia. Cara dia mahkamah, aluh dia lah mana? Aluh dia pasal apa? Pasal hukum putih lah. Hukum putih masa itu dah derhaka pada orang putih.
Pada masa itu masih Ustaz Sulaiman. Pasal Ki bayar cukai tanah di Kelboyang tu. Dia ada mahkamah. Akhirnya dihukum atau ke mana? Atau 4 lebih molek atau Mekah. Boleh pula gaji kita tiap bulan pula. Berkat itu. Duk Mekah dia mengajar. Kalau lain kan passion dia yang lain. Tu cuma limbu. Tu dia. Tu. Tu cara dia. Dia mengajar kita, macam kita mengajar kita ni, kita macam ni dengan kita pekah. Tak nahu buat dia ke. Tu dia. Itu hukum. Jadi saya ulang balik. Dalam semayang tu ada 3 ukur yang besar. Satu ukur hati, ada niat semayang kerana Allah, ukur qalbi. Yang kedua ukur qauli, ukur yang kita baca dalam semayang. Fatihah, mula-mula Allahu Akbar, takbiratul ihram, wajib tu kena sebut. Lepas tu baca tahiyat akhir, tahiyat tu baca salawat Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tu wajib tu, rukuk semayang tu. Orang lain sunat belaka. Bila rukuk fi'li pula, berdiri. Semayang kena dalam berdiri. Angkat tangan tu sunat je, berdiri. Dia betul. Kalau berdiri duduk. Dia duduk mengiring. Atau jantung meletang. Ataupun isyak kepala. Berdiri betul, rokok. Tidak. Tuku fi'li belaka tu. Sujud yang pertama. Di antara 2 sujud. Sujud yang kedua. Baca tahiyat akhir. Tapi sokat aja dah. Sokat aja. Baca tahiyat akhir. Lepas tu baca salawat Nabi Allahumma salli ala Muhammad aja. Lepas tu bisa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cukup. Waalaikumsalam tu nak aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu tuku fi'li. Itu dia. Ambil sokat aja. Sebab semayang boleh sokat ada. Apakah semayang boleh sokat? Semayang apa? So witir. Witir ya? Sokat aja boleh. Itu hukum dia. Itu cara dia. Itu jelas. Habis. Itu dia. Kemudian kata dia, ahaduha yang pertama sekali niat. Niat tu wahyal qasdu bil qalbi, iaitu menyengajakan hati. Niat tu makna menyengajakan hati. Apa makna menyengajakan hati? Makna sengaja kita niatkan Allah. Tak payah kelendak. Sahaja aku semayang, itu niat. Allah, aku semayang tu. Sahaja kita semayang tu, kita panggil niat. Ingat hati ya. Bukan saja semayang tu kosong, bukan. Sengaja mana? Sengeleng kita buat. Buat sungguh kerana Allah. Tahu sengeleng? Sengeleng cakap Melayu, orang putih panggil apa? Sengeleng li. Adverb lah. Adverb L-Y. Sengeleng li ya. Dia sengaja. Purposely, willingly ya. Intensely ya. Amal purposely dengan sengaja kita buat. Allah, sengaja aku semayangkan dirimu Allah. Bukan saja bukan kosong. Allah, kanimu Allah. Kanimu sahaja Allah. Kanimu sahaja Allah, bukan lain dah. Allah, kanimu sahaja Allah aku semayang ni. Sebab itu orang soleh semayang. Cuba perhati ya, saya nak cover ni. Orang soleh semayang dipanjang. Allah, dia nampak benda mata hati dia macam mana semayang dia, rokok dia, iktidal dia, sujud dia, tahiyat Nabi salam. Nampak habis. Orang soleh. Kita Tuhan je Allah. Sini aja aku semayang kadimu Allah. Dia dah Allah. Nampak habis. Payah kita orang buat tau. Dia boleh nampak habis. Macam kita tengok
Orang bersanding, 2 orang. Orang ni perempuan, orang tu lelaki. Dia tengok tu, nampak habis 2 orang tu. Kita semayang untuk Allah tu nampak habis rokok diam kita, sujud kita dan bersalam kita nampak habis. Itu dia panggil istighfar hakiki. Hadis semua sekali. Tapi kalau orang kuat tajam akal dia tajam. Bisa akal dia. Akal dia genius. Hati dia cakap, Allah, nampak habis ya? Sekejap nampak habis semayang dia. Kerana Allah. Hei, hebatnya orang tu. Itu ahli ibadat. Tak ada orang lain dah, ingat Allah dia. Tu. Itu istighfar hakiki, maknanya hati suruh dengan Tuhan ketika itu. Siapa semayang nampak pun dalam minda dia, dalam hati dia tu. Itu dia. Jadi niat itu ialah kesengajaan hati. Sahaja hati apa? Sahaja hati apa? Sahaja hati buat apa? Tambah sikit. Sahaja hati semayang. Tambah sahaja hati semayang. Aku semayang. Sahaja aku semayang. Aku ni lah semayang. Fardu ta'aruf. Zuhur ta'ayin. Itu. Aku semayang. Kita sedap. Jangan kata gitulah mula kita. Nanti ingat aku semayang. Kosak. Itu niat. Aku semayang tu niat tu. Niat apa ni? Allah kata niat apa? Niat aku. Dah aku apa? Saja aku apa? Semayang lah. Niat semayang sini. Dah perdu apa? Untuk ta'aruf. Perdu. Zuhur. Ta'ayin lah. Allahu Akbar. Aku 90 zuhur. Cukup dah. Ada sahaja kita semayang tu, semayang zuhur. Cukup dah tu niat. Sehabis minimum. Saya berendah saya tabak. Kalau sama sunat mutlak, Allahu Akbar, aku semayang sunat je. Sama sunat mutlak kan? Awak tak boleh semayang waktu matahari naik tu Tonu matahari jatuh masa parasa. So sunat mutlak. Dia boleh semayang pelik pada kita semayang dia. Allahu Akbar, aku suruh sunat mutlak 2 rakaat. Semayang sembahyang 2 rakaat. Habis rakaat kedua, bawa lagi 3 rakaat pula. Habis bawa pula 4 rakaat. Bawa lagi 5 rakaat sampai 1 rakaat boleh buat. Sembahyang sunat mutlak ni memang keberhayang arus sufi bayi. Senang semua dia. Sunat mutlak. Dia tak ada stop dia. Kau nak tambah, nak putih bersalah. Tak pernah kita buat dah. Sunat mutlak tak pernah. Yang kita buat ni semayang berwaktu. Qabliyah, ba'diyah, semayang tahajud, semayang witir, gerhana bulan, gerhana matahari, semayang isyraq, semayang Tuhan dan sebagainya. So sunat mutlak lain dia. Dia memang luas. Jadi niat itu ialah kesahajaan hati. Sahaja hati maknanya sahaja aku semayang lah. Berdasarkan hadis hanya amal yang sah itu terletak pada niat. Terletak pada niat kita. Niat apa? Kita nak niat semayang. Cakap niat ni bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa Jawi kita, bahasa Melayu, ialah kehendak hati dan maksud hati kita. Itu mana niat. Niat maknanya maksud hati kita. Kita bangun tu apa maksud hati kita nak sembahyang, itu niat. Senang je saya beri makna. Apa kau nak sembahyang? Niat itulah maksud hati. Begitu akak Allahu Akbar, niatnya maksud hati kita sembahyang. Itulah niat sembahyang. Pasal tambah dah putus zuhur tu. Tak ada. Jadi niat itu dalam bahasa Melayu, bahasa Jawi kita ialah niat itulah maksud hati dan kehendak hati kita. Akak tangan tu hendak apa? Nak sembahyang. Itu niat. Jelas tu. Jangan tanya kita apa niat ustaz? Niat lah. Dan niat apa? Niat lah. Jangan gitu. Niat itu dalam bahasa Arab al-qasdu, ada maksud, wal iradatu dan kehendak. Maksud hati kita, kehendak hati kita. Bila sembahyang petang asar bangun.
Allahu Akbar, apa niat kita? Maksud kita angkat tangan tu. Kita semayang baru tak solat. Itu niat. Niat tu makna kata Imam Ghazali, al-qasdu wal iradatu, niat itulah maksud hati kita dan kehendak hati kita. Itu niat. Akak. Niat saya akak. Itu niat dah. Saya tak kata saya akak kitab saya. Tak kata gitu. Akak tu niat. Niat akak ni. Ingat pada angkat tu. Itu niat. Kata Nabi, rasanya amal yang sah itu terletak pada niat. Kalau tak ada niat, tidak sah sembahyang kita. Tidak sah sembahyang kita. Mana tidak jadi sembahyang kita, tak jadi. Jadi sebelum sembahyang tu tak jadi dah. Kerana niat kita tak pakai. Kalau tak jadi dalam sembahyang tu, dia bagi tak sah. Tengah-tengah sembahyang katakanlah kita terketuk katakanlah, ataupun kita baca sembahyang, baru tidak sah dia panggil. Tapi pada awal kita tak jadi dah. Pasal kita sembahyang tu tak ada niat, tak jadi dia panggil. Belum masuk lagi tak jadi dah. Layan akidu dia panggil. Tak terakak benda itu. Pada sembahyang kita batal, masa tengah sembahyang tu cari kain katakanlah. Itu nama la tasih. La tasihu. Tak sah makna. Setelah kita masuk sembahyang tu, bila batal, dia bagi tidak sah. Kalau sebelum sembahyang tu tak niat lagi. Lepas tu kita sembahyang tak ada niat. Tak menjadilah tan akidu biha as-solah. Tak terjadi sembahyang tadi. Kerana kita tak niat pada pagi awal lagi dah. Itu syarat dia. Wallahu a'lam.